كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وبه ما شاء من شيء بعد سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi Fadil yang berbahagia, kepada saya pengurusi majlis dan juga pengurusi kepada masjid kita ini. Fadil yang berbahagia, sahabat lama Abu Datuk Imam sahabat kita, Amba belajar di Gunung Payung sekali dengan dia. Lama di Gunung Payung, mari jumpa sini. Tuan-tuan Bilal, semua ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat, adik kakak, ibu bapa, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, amba ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh barakah ini kita dapat bertemu. Tempat kita bertemu iaitulah di atas rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni tempat yang paling mulia. Dan insya-Allah pertemuan seumpama ini akan meletakkan kita pada landasan yang betul. Kadang-kala ada orang dia bercakap, Allah jumpa dengan orang ni mana? England, Amerika. Kalau jumpa Mekah tu tak apa, jumpa di China. Dia ada orang yang kadang-kala dia berbangga. Dia kata dulu kan kita jumpa dekat mana? Mahligai, dekat hotel besar, dekat itu, dekat ini. Pokoknya adik kakak sekalian, kita orang yang sedar di mana kita duduk dan ke mana kita nak pergi ni, biarlah kena dengan landasan yang ada. Kita kena rasa bertuah. Sebab apa? Kita boleh berjumpa atas rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu tempat yang paling mulia. Paling mulia. Dan rumah Allah ini dia jadi satu landasan kepada semua kejayaan kita atas muka dunia. Kita nak buat gapo adik kakak, kalau asas kita ni rumah Allah, maka kita akan berjaya. Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhati bila dia susun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah susun bila Nabi kita ni melangkah saja pergi ke Madinatul Munawwarah dalam peristiwa hijrah Nabi. Mula-mula sekali Allah atur. Sebab hak Nabi ni semua kita faham, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hak Nabi kita cakap ni dia tidak kecek supaya kita ikut nafsu begitu dak, tapi dia adalah wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama hadis adik kakak sekalian dia sebut antara cakap Nabi dengan perbuatan Nabi, hak mana lebih kuat, hak mana lebih besar? Besar belaka bila sebut hak Nabi. Nanti kakak bercakap pada Nabi, kalau kita engkar, kita boleh jadi kufur, boleh jadi murtad. Perbuatan Nabi sama. Tapi kalau ukur dua ni, mana lebih besar? Para alim ulama kita sepakat dia mengatakan af'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahhul hadis. Perbuatan daripada Nabi ini dikira hadis yang paling sahih kalau berbanding dengan lafaz. Sebab itu lafaz hadis
Kita baca dalam Bukhari, lafaz dia lagu lain. Kita buka dalam Muslim, lafaz dia lagu lain. Macam hadis kita duk sebut semua, innamal a'malu binniyat. Kita buka lagi kita hadis lain, innamal a'malu binniyat. Panjang niyat dengan jamu. Ada kita hadis binniyat. Sahih belaka. Tapi itu adalah ucapan daripada Nabi SAW. Adapun perbuatan Nabi, adik kakak, dia tak ada khilaf bagi lagu ni. Ucapan daripada Rasulullah kita buka dalam hadis macam-macam kita dengar. Kita dengar macam-macam, itu begini, begitu begini. Doa yang Nabi SAW baca lepas daripada semaya ke mana ke, doa Nabi ni dia macam-macam. Benar sama hak Nabi kita sebut, tapi lafaz dia berbeza-beza. Baik. Hak Nabi kita je buat Nabi ni susunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi kita je pergi ke Madinatul Munawwarah, Allah Subhanahu Wa Taala atur Nabi sejak daripada awal. Nabi kita buat masjid dulu, adik-kakak sekalian. Kita kena buat dalam kepala kita, dah apa yang jadi masjid dulu. Sahabat mari daripada Mekah sampai Madinah 11 punggung. Harta tak ada, pakaian tak ada, anak beranak tak ada, kemudahan tak ada, lepas tu tempat nak cari pitih pun tak ada. Kalau akal kita hok cetek lah, kita kata Allah, kalau buat kedai-kedai apa dulu, nak menegol kepada tu, kita pakat buat sejik lah. Nah, kalau kita Allah yang maha mengetahui segala-galanya, Allah susun Nabi ni sampai di Madinah buat masjid dulu. Kalau kita kecek para hadirin sekalian, Allah nak buat gapo kat masjid dulu, baik golai dulu. Allah dia tahu. Agenda hak Nabi nak buat di Madinatul Munawwarah ni agenda besar. Tak serupa tu dengan zaman Madinah, zaman Mekah Al-Mukarramah. Zaman Mekah dakwah Nabi ni secara senyap-senyap, kita jumpa orang tu busy. Ada orang masuk Islam, alhamdulillah. Orang tak masuk Islam, masya-Allah. Tapi pokoknya di Mekah Al-Mukarramah, orang yang terima Islam ni, kalau kita kecek mudah ke, boleh bilang. Tak, boleh bilang dengan jari. Berapa orang. Allah dia tahu di Madinah Al-Munawwarah dak macam Mekah dah. Madinah ni banyak kalau. Allah tahu orang akan masuk Islam ramai. Macam mana orang masuk Islam? Orang masuk Islam ni berasaskan kepada kejayaan yang bakal dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imma kejayaan di sudut pembangunan di Madinah, imma kejayaan di medan peperangan, imma kejayaan di meja perdamaian, meja rundingan, imma kejayaan Rasulullah melalui dakwah Rasulullah secara terbuka di Madinah Al-Munawwarah. Banyak kali. Bila banyak kali, adik kakak sekalian, kita kena ingat dalam hidup kita ni segenap kali Allah uji kita. Hak payah berat. Allah uji. Orang tubik perang ni dia tubik kihgap. Macam Hunain ni dah perang benar dah beberapa kali sebelum daripada tu. Maka peperangan Hunain ni sahabat-sahabat Nabi dia pakat kecek sama dia. Sebab perang mula-mula Badar baik, peperangan Ahzab baik, benar. Bila benar, orang Islam ni boleh ghanimah. Ghanimah ni dihalalkan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak serupa dengan nabi-nabi dulu. Nabi-nabi dulu ghanimah tak boleh ambil. Nabi kita doa zaman dulu sebelum Rasulullah doa turun api daripada langit bakar hangus harta ghanimah. Zaman Rasulullah boleh kena bagi ghanimah. Para hadirin, bagi ghanimah ni cabaran besar. Cabaran besar. Bapa orang Islam ni kalah dalam perang tu kerana berebut ghanimah. Dia mari berasa bahawa bukan dia kita duk tunggu atas bukit tu.
Hok bawah ni dia kotik-kotik adanya kamu dalam pasir gitu gini kan. Nya mari buah tu. Mari buah tu. Dia kata pada orang kamu kat dalam pasir baik kita turun gatik dak ya pun musuh lagi habis. Lupa dah Nabi kata jangan tinggal benar kau kalah, jangan tinggal Jabalur Rumah. Ya imman nas wa immal hazim. Tak boleh yang itu. Benar kau kalah, Nabi kita pesan duduk situ. Lupa. Pasal apa? Ni ujian daripada Allah. Apa Allah uji? Allah uji nak suruh kita ngaji. Allah uji Nabi kalau kita baca dalam kitab-kitab hadis dah. Benda-benda kesilapan yang berlaku kepada para sahabat tidak dikira dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Sebab benda yang berlaku untuk sahabat tu sengaja Allah buat dengan kuasa dia, dengan kun fayakun daripada Allah, supaya kita orang Islam sampai kepada hari kiamat ni kita boleh ambil iktibar daripada benda tu. Macam Nabi kita sendiri, dah setengah orang dia silap bila Nabi melayani pembesar-pembesar hok mari daripada Yaman. Tiba-tiba tengah-tengah Nabi kita duduk susah dengan pembesar daripada Yaman. Nabi kita comel dah. Nawaitu dia nak dakwah orang daripada Yaman supaya dia masuk Islam. Nya mari orang hok satu riwayat kata pekok, satu riwayat kata buta. Tak apa. Menyebabkan Nabi kita ni kata nanti dulu. Nak sudah ni dulu. Allah buat turun ayat abasa wa tawalla ajahul a'ma. Allah tegur. Baik, tegur ni salah ke? Tak. Sebab apa? Hak tu Allah Subhanahu Wa Taala dia buat sebagai asas, foundation untuk kita ngaji. Nah, tama-tama orang puamba, orang panggil tu okey. Mari orang panggil datuk masjid ni kat doa amor kita selekeh lah. Nak pergi pejabat amor kat amor sedia go tu go ni dah. Mari pok ngoh pok lek amor wa ada kan air pun tak ada. Tak kena. Pasal apa? Amor kena ngaji. Allah buat kepada Nabi tu dia berlaku sekali turun, dia tidak dikira kesalahan pun bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kira kesalahan. Sahabat-sahabat Nabi kita buka dalam sejarah kan, banyak tak kenal dia dengan Nabi. Macam tadilah turun daripada bukit Uhud. Padahal Nabi antara sahabat yang duduk atas bukit Uhud ni asyratul mubasysyirun bil jannah. Hak Nabi kita royak atas muka dunia ni lagi bahawa demo ni ahli syurga Allah. Atas muka dunia. Jadi dia bukan menjadi satu dosa. Kenapa? Dia buat sekali tu je. Lepas pada tu pakak beringat berlaku. Benar-benar lagu tu. Pada hadirin sekalian, amanya nak sebut kita ni biar kita duduk pada landasan yang tepat. Kita mari masjid, kita makmurkan masjid, kita pakai orang panggil dengan masjid ni biar kita sekata berlaku. Kita sekata. Kenapa? Masjid ni adik kakak sekalian sebagaimana Abu sebut tadi lah, Allah sengaja dia buat Rasulullah ni siapa-siapa Madinah hijrah mula-mula sekali taksisul masjid. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Hak tu hijrah Nabi yang pertama sekali. Para hadirin, kalau kita nengung comel, kita duduk tengah malam ke, time kita bangun tahajud, kita bangun qiyamul lail. Kalau kita nengung molek, memang tu big jawapan bahawa senati masjid ni penting dalam kehidupan kita. Penting. Adik kakak, ambo baru ni ambo sebut di LPT. Ambo kata bila diamanah kepada ambo tidak menganggapkan jawatan yang diberi kepada ambo ni kemuliaan. Ambo anggap dia amanah. Ambo kata bila ambo ni jadi pengerusi, ambo nak buat pembaharuan sikit. Pembaharuan ambo nak buat ni ambo kata untuk kebaikan kita dunia akhirat. Ambo kata kenaikan pangkat, penerimaan darjah ko besar ko pingat ko gapo. Ambo kata ambo akan reka dengan masalah agama. Ambo kata ambo tak si orang ni jadi pengaruh bahagia agama ni. Ai tak semaya. Ambo kata daripada
baru je, baru sebulan lebih kurang. Mula-mula tak mau tengok. Lepas tu mau mengepek. Pasal mau tengok ni, bila mau turun pergi buat lawatan PPK ke mana ke. Kalau ketiba, ia berhormat. Lepas tu makan. Lepas tu dia buat lawatan. Lepas pada tu pula, sekian ni sampai pukul 2, pukul 3. Tak ada solat berjemaah di masjid. Amo gilek tu tak ada, gilek ni tak ada. Amo elok dulu, amo elok dulu. Tanya baru ni buat perjumpaan. Seluruh kaki tangan LPP ni tolong dia minta amo buat pengisian. Asdam oleh. Amo pun start daripada situ amo sebut. Amo kata pertukaran kenaikan pangkat apa semua sekali, apa nak reka dengan masalah agama. Bapa amo buat gini, amo kata amo nak saing dengan demo semua termasuk amo pah ke dalam syurga. Amo tak saing atas dunia saja. Siapa dalam syurga? Banyak juga lama cuaknya. Amo kata walaupun amo ni tak lama lagi, amo kata baru beberapa bulan saja duduk di LPP, tapi amo dapat menghidu. Ada pengaruh-pengaruh, amo kata culahnya semaya. Senyap lah kau dia. Memang culah tu. Culah dengan ibadat. Culah dengan baca Quran. Jadi telekong. Amo kata amo tak sih. Dan amo nak kenaikan pangkat dan seumpamanya, amo kata amo nak nilai di antaranya prestasi dia bab agama. Amo sebut, amo kata bapa lah betul. Kerana amo boleh hidup, amo kata. Insya-Allah kalau orang yang duduk di masjid di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada ketahanan jiwa dia. Siapa amo sebut direct. Amo kata amo tak lama dalam LPP, tapi amo boleh menghidu. Kata saya boleh menghidu. Saya menghidu orang jual baju. Kerajaan bagi subsidi dia jual baju. Kerajaan bagi subsidi racun dia jual. Ada orang dok nanai pun, dia buat apa dia nanai. Dia ada padi, dia ada tu. Pasal apa? Nak baju. Lepas tu boleh baju dia pun jual. Abang kata hak berlaku jual ni semua sekali orang hak jenis, kalau paling-paling hebat pun culahnya masjid. Maya tapi culahnya masjid. Abang kata orang kalau duduk atas rumah Allah, dia tak akan jadi lagi. Senyap berlaku lamalah. Dalam dewan boh di menara LPP tu, dalam dewan perjumpaan kita panggil daripada negeri apa semua sekali. Abang belajar sikit. Belajar bukan nak lepas angin dah. Macam Amos sebut tadi, kalau boleh kita nak saing. Macam Amos malam ni, mari adik kakak tolong doa kepada Amos, biar Allah ampun dosa Amos. Kalau ada Amos pun begitu juga, Amos doa pada Allah supaya dosa kita buat, moga kita bukan maksud. Ada dosa berlaku cuma sikit banyak, kecil besar. Amos doa waktu Amos tebuh ke mana ke, bila Amos doa, mudah-mudahan Allah terima. Dan bukan saja kita sains kat malam ni, kita nak sains sampai ke mati, lepas daripada mati kita nak sains lagi sampai alam akhirat, sampai kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi patut boleh terima. Apa kata tak usah kata gapo lah. Penilaian lepas pada ni naik pakak ke apa semua sekali, hamba nak sandar kepada agama dulu. Hak hijau, amo yakin insya-Allah orang jenis kaki masjid, hijau dia alhamdulillah sepenuh. Para hadirin sekalian, bapa fokus amo sebagai fokus amo hatta baru ni amo pernah cadangkan kepada Perdana Menteri, amo sebut dalam satu perhimpunan, amo ni mewakili PO amo lah, amo sebut benar tadi. Alhamdulillah Perdana Menteri dia ucap terima kasih. Dia ucap terima kasih dan dia kata dia pun tak benar terbayar benar lagu dia. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita buat hal ni untuk orang Islam. Orang bukan Islam kita buat kaedah lain. Lagu mana dia berpegang dengan agama dia apa semua sekali. Tapi kita orang Islam ni biar ada kaedah. Adik kata kita berasa warna. Ada pengaruh besar seorang duduk. InsyaAllah tak duduk sini lah. Duduk dekat dengan masjid tu, tamat dengan kita. Tak ada nampak putih mata atas masjid.
Kenaikan pangkat kukah-kukah boleh dia. Dan jak kebesaran Datuk Gani dan lepas Datuk boleh Datuk Seri, lepas Datuk Seri boleh Tan Seri, lepas Tan Seri boleh Tun boleh Datuk Gani. Ai surga tak aja lagi. Ai kalau tak pakai siku macam. Kita nak supaya kita ada sah. Para hadirin, Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhati, bila Allah buat turun suratul Qiyamah, satu suratul Qiyamah dalam Al-Quran Al-Karim, ayat dia la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu alla najma'a idhamah, sampai kepada akhir. Allah buat turun satu surah, nama dia Qiyamah, surah Al-Qiyamah, surah Qiyamah. Surah ni Allah buat turun Mekah lagi. Dalam banyak-banyak ayat dalam surah Al-Qiyamah ni Allah raya kepada kita, wal taffatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka faula. Allah beringat kita. Maksud dia adik kakak, Allah kata, hei manusia, wal taffatis saqu bisaq, acung perhati. Bila seorang manusia ni mati, kaki dia akan diikat, maka berlakulah dua betih dia. Berlaku dua betih dia. Para alim ulama tafsir dia ulah cara tafsir, para alim ulama tasawuf dia ulah cara tasawuf, para alim ulama fiqh dia ulah cara fiqh. Ulama fiqh kata bila seorang tu mati, sunat kita ikat kaki. Ikat kaki dia biar betul, betih tu kita betul berapa, kita pun ikat dengan kain. Hukum dia sunnah. Bapa? Tujuan dia memberi peringatan kepada semua hok kita tengok jenazah ni. Sebab tu kita dengan jenazah ni, bila kita dengar kematian, sunat kepada kita untuk kita pergi. Ada ulama fiqh kata kalau satu kampung menjadi kewajipan kepada orang tertentu. Orang yang bertanggungjawab macam tukang mani maya, orang-orang lagu ni bukan sunat bagi dia. Dia kena pergi. Sebab apa? Kena pergi proses mayat ni. Kena ikat kaki, kalau tengok tak ikat lagi. Adik kakak bila ikat kaki ni, semua kaki kena ikat. Pok mak, pok leh gabung, pok kerja ada erek grup ya pagi-pagi tu kena ikat kaki ikat. Tuk ngulu, tuk gawa ikat. Tuk okey ikat. Tak sudah oyak sudah agak lah. Orang tu panggil yang berhormat kau gapo kau gitu gini tu. Buat gitu, kita boleh gelar sama sendiri tu kan tu. Walhal lebih orang berlaku. No, kita pakai gelar. Orang ni yang berhormat, orang ni gotu, orang ni goni dan tak apalah. Marilah ya berhormat kau gapo, kau raja, kau gapo presiden dunia, kau mati ikat kaki. Ikat. Bapa? Supaya kita mari tanya. Ada orang dulu kat colah lah, dia di polis tak berani nak ikat dia. Tak berani nak ikat. Pasal apa? Pasal tak adil. Dapat darjah gotong ni siapa begini dan tidak diasahkan kepada orang. Oleh hamba di Kuala Lumpur, dia duduk Hong Kong. Interpol dia kejar Hong Kong, Washington DC. Pung sono pung mesti tak dihingga. Bila cabut nyawa kan, boleh hak juh mani mayak ni seteru ke pagi mani mayak boleh ikat kaki dia. Dulu boleh tak boleh nak gari. Tu tujuan. Allah bubuh gazet masuk dalam Quran peringat kepada kita wal tafatis saqu bisaq, kakimu ni orang akan ikat. Ikat. Siapa dia ikat? Boleh je, bukan askar, bukan Interpol dak. Orang Jerman ni banyak kat pagi tu. Ikat. Kadang-kadang anak dia sendiri ikat. Dulu kat orang lain tak berani lah dengan dia ni, awak lama, puasa besar, gapo gitu-gitu. Allah waksa je, cabut nyawa. Orang ikat dia kaki. Lepas tu Allah tanya,
ila rabbika yawma idzinil masaq. Orang ni boleh pergi ke mana hari tu kecuali ila rabbika yawma idzinil masaq. Ke mana pun dia kena jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak masuk kubur adik kakak orang masuk, dia tak safe orang masuk. Lah ni musim hujan. Tambah 3-4-5 orang dah di tempat masuk ke kubur ni. Dalam tempoh seminggu 2 ni di air penuh. Ada kubur satu tu, orang duduk dalam tu. Mesti sekat ni air. Tak kebetulan kubur tu tak ada mudah yang mana, anjing-anjing air apa tak ada. Jadi kalau kita kira kan air, kalau dulu tanah dosa-dosa kan nanti air kering. Dah adik kata ila rabbika yauma idzinil masaq. Bila mati kok mana sekalipun orang paksa dia supaya dia jalan, dia pergi jumpa Allah Subhanahu wa taala. Ada air, orang selalu masuk. Tak ada air, masuk. Ada air, masuk. Dulu anak buah tabik dia mari dia tabik dia cabut nyawa dia kat kau anak buah pegang siku boboh dia dalam tu anak buah pun keru kamu kita orang tak tabik dah tak tabik dah adik kakak dok nanti dia akan tinggal bekah tu okey bekah tu boleh bekah ni gol tu tinggal bekah belakang bekah tu ngulu. Tapi ada beberapa benda hok berkaitan dengan keagamaan. Orang tak ada bekah. Kubur siapa? Kubur bekah tu guru. Orang tak ada apa ni kubur tu wali, ni kubur tu guru, ni kubur tu imam, ni kubur orang. Allah ni dia cekok dah situ. Dia orang panggil ulah tu dia ambil, dia ulah molek. Hak lain bekah. Pasal apa? Hak lain ni bagai dunia. Bagai kita duk bergelar sama kita. Para hadirin, bila Allah buat lagu tu, kita ni kok mana sekalipun kita mati, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tahu kita mati, biar kita diukur, biar kena. Pertama kita ukur hidup kita atas dunia ni berapa tahun. Hidup kita dalam kubur berapa tahun. Dalam kubur je dulu. Tak usah kira pada masyarakat lagi, hak surga neraka, hak kekal sampai bila-bila ni. Apa nak sebut malam ni, acuk kita hatut dua je dulu. Atas dunia ni berapa tahun kita hidup, dalam kubur ni berapa tahun. Situ tu kalah banyak. Kalah banyak lah. Tak masuk pada masyarakat, tak masuk gapo lagi. Adik kakak malam ni kita pakai ukur. Kita pakai ukur. Siapa saja kita. Kita ahli parlimen ko, kita biasa kita tuk ngulu, ko kita pegawai, ko kita ketua, ko ni, polis, ko tentera, ko siapa ko. Sebut saja nama manusia atas muka bumi ni, dia kita khabar. Semua nyawa ni dicabut oleh Allah. Lepas daripada nyawa cabut, maka tak ada dalam hak kita duduk megah-megah atas dunia. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Allah sebut dalam Quran, ketahuilah oleh manusia ketahuilah. Sesungguhnya dunia yang aku buat kepada kamu, mu hidup atas dunia ni, pertama la'ibun. Mene hak mu tak puas. Adik kata, ni kita kena bina. Mene hak kita tak puas. Tuhan, siapa dia sebut? Tuhan. Kita kena ingat, mene ni dia tak puas. Sebab tu kita tengok orang kalau dia ni, dengan maaf lah sebut. Mene dia lah. Dia berakhir ke mene lembu ke. Ketua pun maknanya dia suka. Pasal apa? Memang Tuhan buat lagu tu. Orang berakhir kau kebun. Orang berakhir kau gapo. Jadi orang berakhir. Apa? Pada manage cara apa? Apa? Manage tu. Suka mero, suka gapo, apa suka.
Perok tu, perok ni. Pasal apa? Memang ni hobi. Dia tidak salah. Tapi Allah sebut, mana atas muka dunia ni kita tak puas. Tak puas. La'ibun. Yang kedua, lahwun. Allah beri sikit, katakanlah kita beri apa, kita beri kebun. Allah beri kepada kita mula-mulanya kita nanek ke belakang rumah kita tu. Kita pun menengok Allah, kata sedapnya, oh, kalau ada tanah sekar. Ni boleh tanah sikit, dia sayur-sayur. Jadi tu, tanah pun dia, kita rumah kita ni dah ni. Lamanya besar, kombal kata rumah. Tanah sepi. Lahwun. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, dia beri sekar. Kita tanah sekar, cukup. Lahwun. Kita nak 2 ekar. Allah beri 2 ekar, nak 10 ekar. Allah beri 10, dia nak lagi. Honor. Dia tak ada cukup kan ikat. Sebab kita kerja. Dulu kita kerja boleh PT sikit-sikit dah. Boleh beli basikal. Berasa cukup. Naik atas rumah tidur tu. Sampai kita orang lapik ngewanyo. Parah kat tidur. Negara dia. Allah tambah rezeki sikit boleh beli motor. Lepas tu boleh beli batak. Kau tak cukup. Dia mari berasa tak sedap batak. Tapi dulu wahnya sedap nada. Tapi bila boleh batak, tak sedap batak. Batak ni tak apa sedap. Kita kata dah, cari batak baru sikit. Allah tambah lagi. Naik bakar kena boleh belilah kereta kacil, kau wewa, kau gapo dah. Kau tak sedap dari batak ni, nak batak mahal sikit. Kereta tak sedap. Tukar boleh besar sikit lah. Honda, kau gapo. Macam naik. Kau tak sedap. Perasaan kita. Sebab apa? Allah ayat dah. Lahun. Kita tak kena cukup. Tak kena cukup. Kita beli baju. Pak pada tu tak cukup. Nak lagi baju. Gapo. Nak semacam. Ni manusia. Lahun. Yaktika wazina. Perhiasan. Allah buat perhiasan. Perhiasan ni manusia tak puas. Tak puas. Kita tengok orang-orang muda, dia perhiasan cara dia, orang puas, dia faham sangat. Umur 20 tahun, dia pakar macam-macam tu adik kata. Orang umur 60 tahun dia berhenti ke? Tak berhenti. Sebab apa? Zina. Allah buat kalau betul. Supaya dia buat jantan, kan? Buat jantan. Dia berani semacam. Berani belaka ni. Kalau sebut bini 2 ke tu, angin belaka ni. Belakang ni kena jaga molek sikit. Dia berani belaka. Sebut kata bini 2 gini-gini tu. Mula lugu jalu. Lugu jalu tu. Dia berasa tak bel lagi. Jalu dia pada hak. Aduk dah intannya putih belaka. Sebab apa? Dunia ni zina. Perhiasan. Orang tua kalau kira umur 70 atau 70 tahun, tapi pitih ada. Kalau kita kira rumah dia besar dah, dia sambung lagi. Dia sambung lagi. Sebab zina. Wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Patut pula kita ni saling tafakhur. Orang panggil duduk beragak. Jumpa sama orang. Nah, dia tanya, apa kan jumpa tak? Cuma tak tanya lagi anak dia berapa orang. Anak berapa sama kita tanya. Dia bayar 7 ke 8 ke. Kalau profesor kita tanya, bini apa? Kita tanya. Dia jawab so je. Allah tak beri berani. Dia kata ubat kuat banyak, dah ubat berani tak ada. Ubat berani tak ada. Dan kalau ada orang boleh rekod ubat berani laku. Dia kata, anak 7. Apa jawab dia? Kata, anak 12. 12 anak kamu. Siapa dia lebih pada 12 balik? Kamu nak sambung lah. Jadi ahli parlimen tu. 12. Anak umur 12. Itu pun tak ada 3 orang. Kalau tidak 15. Anak. Baik. Kadang-kadang kita tanya. Tengok dulu pecen mana? Kita tanya pecen. Dia terus waktu kena beli sipan. Dok kita tanya pecen mana, hijau mana. Pasal apa? Kita nak hatut dengan kita.
kerja mana? Cikgu. Pengaruh kan? Lebih dia. Bahawa tafakhurun bainakum. Hak ni adik kakak Allah buat. Cuma bila kita sebut lagu tu bukan tak boleh. Dia tak dosa. Cuma kena jaga hati. Kalau hati kita kawin pengaruh, peceng pengaruh. Dia pun naik, orang panggil naik warga dia. Dosa. Tapi kita ayat malik. Alhamdulillah syukur, alhamdulillah. Hati kita dengan Allah tu kena jaga. Kita tanya orang pun tanya kerana apa? Kerana persahabatan, kerana ukhuwah. Kita tanya berapa orang anak, gini-gini ni. Biar ada benda baik. Kalau kita kona sikit, dia jadi tak baik, dosa kita. Dan benda ni dia jadi manage manusia. Allah tahu. Sebab itulah Allah buat lagu tu. Watakasuru fil amwali wal aulad. Kemudian kita bagi banyak harta, bagi banyak anak cucu. Okay, rajin kita dia buat. Kalau orang tua dia tanya cucu, dia tanya anak tu. Anak apa orang? Ada juga dia tanya, tapi pokok dia tanya cucu. Anak dia kata ada 10, ni ada 6, cucu-cucu. Dia kata cucu 30, dia kata mana boleh. Waktu kalau orang tua lagi dia tanya cian. Pasal apa? Takasurun bainakum. Hak ni Allah buat memang lagu tu. Kita ni kita akan bertanding, orang panggil bertanding untuk tafakhur kita muka. Tapi Allah marah, dia sebut jangan sekali-kali begitu. Allah sebut bahawa dunia ni Allah hias begitu. Kita kena pasti supaya kita ni tidak jadi orang panggil hati kita ni biar comel. Biar comel. Gapo sekalipun adik kakak, biar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar comel. Dan nak comel hok dalam ni bukan satu kerja yang mudah. Dia memang dia automatik kadang-kadang dia mari benda-benda je tak comel. Sebab syaitan ni dia berlewat semua dengan kita. Bila kita nak kecek sikit, syaitan pun cocok. Buat lagu ni gini. Iman dia tak jolok kita. Iman ni dia duduk dalam hati kita. Jadi siapa nak kontrol iman? Kita sendiri. Hak nak kontrol nafsu, siapa dia? Syaitan. Ada satu makhluk kontrol khusus dalam diri kita. Dia mari jolok begitu. Iman tak ada siapa kontrol kecuali kita sendiri. Sini dia berat sebelah sikit. Kita kena beringatlah. Bila kita hidup, para hadirin sekalian, kita kena jaga lah ni supaya landasan kita ni betul. Sebab apa? Sebab para hadirin adik kakak sekalian, kita ni mati. Mati. Bila kita mati, tak serupa dengan atas dunia. Atas dunia ni kita boleh capai dengan orang tu, kita boleh minta tolong dengan orang ni, kita boleh go tu, boleh go ni. Hari akhirat adik kakak, kita sekitar kita. Mati ni, in qata amaluhu illa min salat. Habis dah amalan kita, terputus kecuali 3. Sedekah jariah sebagaimana kita tahulah, sedekah jariah kita, al-ilmu yuntafa'ulah, ilmu kita, kemudian wa waladun salihun yad'ulah, anak-anak soleh kita tinggal dia doa, dia gapo siapa kita. Ulama, kalau ulama mazhab Hambali, kita tak suruh lah tu mazhab Hambali ni dia kata kita buat gapo-gapo supaya amalan kita duk tahlil. Dia kata tak siapa kau orang mati. Sebab apa? Kok siapa 3? Dia kerak situ. Imam Syafi'i kata siapa? Pasal apa? Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Bila mati seorang anak Adam, terputus amalan dia. Amalan dia terputus, amalan orang lain ke dia tak putus. Dia pun tafsir dia sendiri. Dia sudut balah lah ni. Dia sudut balah. Hak malah dia tak si tahlil ke apa tak. Dia malah. Biar dia. Jadi kita kata siapa? Apa kita kata siapa? In qata'a amaluhu. Hak terputusnya amalan dia. Memanglah amalan dia putus sebab dia mati. Tapi amalan orang lain kepada dia siapa? Sebab itulah dalam Quran ada Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, kamu ampunlah dosa kami
dosa saudara-saudara kami, sahabat handai kami yang telah mendahului kami. Kita minta supaya Allah ampun. Tak siapa apa. Dalam Quran sendiri sebut ada siapa. Hujah kuat siapa dia kakak sekalian. Cuma kita tak sebal. Dan Imam Malik dia kata lagu tu, dia kata tak siapa. Kalau nak buat baik lah ni, tak sudut cagar kau kan. Tak sudut cagar kau kan. Ni nak cagar, tak apa kau kawal pak mati ni, kawal kita banyak tinggalkan nak kita wasiat, buat ngatik anak malam. Allah ni dia pandai juga. Kita baca dalam hadis lain, kalau kita pergi ngatik ki ayat kampung, tak apa. Kalau yang ngatik kita tanya, ayat bandar ke ayat kampung? Tak siapa lah. Hak siapa lagu mana? Tidak ada sebagai dorongnya. Tak ada sebagai dorongnya. Tidak kata kita pergi ngatik bapa malukan anak dia. Moga anak dia kan duduk kerja sof jabaknya kita. Dia buat tahlil nak dia pasal apa? Malukan anak dia. Tak siapa. Allah ni dia adil juga. Dia adil. Hak siapa lagu mana? Yalah, kita ingat lama dia ni berjasa dengan kita. Kita buat ke tangan doa, kita baca ni kita doa. Hak tu siapa? Sebab apa? Hak ni kalau siapa, hak jadi upah gapo ni kalau siapa, nyayalah ada orang Allah buat miskin, ada orang Allah buat kaya. Tak adil. Allah buat dia adil. Kaya, tapi tengok lagu mana? Dia buat majlis gini-gini. Orang pergi tu pergi kerana apa? Pergi kerana Allah Ta'ala untuk betul-betul dia nak sedekah, nak bantu sahabat dia yang mati, siapa? Kalau pergi tapai kepada benda lain, tak siapa. Kena beringat. Sebab tu apa pun nak tu juga. Jangan kita duduk gadah, duduk cagar kau nak mengantik kita deh. Semaya sendiri, kita semaya sendiri, kita baca Quran sendiri, kita bergapo, kita buat sebelum daripada kita mati ni, kita beres semua ni, barulah orang panggil bila kita mati, insya-Allah kita je boleh berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan kita tenang, dalam keadaan orang panggil kita ni tak berasa rugi sikit abu. Kita buat biar puas hati. InsyaAllah Allah jemput kita dalam keadaan terbaik, insyaAllah. Adik kakak sekalian, pada waktu setakat itu kita dah masuk waktu Isya. Mengucap terima kasih kepada pihak masjid yang sudi orang panggil memakmurkan masjid ni. Amor dengan lama dah masjid ni, masjid contoh banyak kali dah benar dalam pertandingan tu comel. Comel mana kita pakat comel masjid. Tadi abang ngepek mata suka. Abang kata sumbangan ni boleh, insya-Allah abang akan berilah. Abang kata tak ada masalah bocor gini-gini. Cuma apa nak sebut, apa kata orang ramai-ramai yang ada ni pun kena bubuh dalam kepala kita bahawa tanggungjawab untuk kita makmurkan masjid ni tanggungjawab kita bersama. Sebab bila kita bui, kita sumbang, kita jaga masjid, jaga gapo, boleh siapa? Boleh kita. Dan orang yang main dengan masjid ni walaupun sikit, tengok hadis Nabi SAW, man bana baitan min buyutillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa-siapa yang ada jasa dia buat rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ada banyak, dia buat banyak. Orang ada sikit, dia buat sikit. Dia beri sikit. Allah akan buat sebuah mahligai kepada kita dalam syurga. Para hadirin besar. Jadi kita dengan masjid ni dia kata apa sebut mudah lah. Jangan kalau masjid TV, rumah kita tak TV. Jangan gitu mudahnya apa nak sebut. Kalau rumah kita ni dengan sofa, comel, dengan gapo bapa masjid kita tak boleh nak cari ramai-ramai kita yalah nak cat, kau nak beli kapet, kau nak beli kemudahan harga tu kau ni. Pasal apa? Rumah Allah. Allah ni siapa? Adik kakak Allah. Tuhan ni kalau mau sebut jari kelingking ni dia beri kita ni jari kelingking. Kita nak bayar berapa? Buat kerja kan tak ada jari kelingking. Nanti kakak sekalian akan pegang toko hotel kot lain tak ada jari kelingking. Tu heavy. Apa tak saya sebut lagi mata, telinga, mulut, hati kita, otak, jalan molek. Ambo ambil jari kelingking.
Allah beri kita ni jari kelingking. Kita nak bayar banyak mana? Boleh bayar 100,000, boleh bayar 200,000, jari kelingking. Jadi kalau Tuhan beri gini semua banyak kepada kita, bapa yang kita tak boleh nak balas kita dengan Allah. Balas pula kita dengan Allah, adik kakak. Allah beri pula kepada kita. Dia beri syurga. Hak Tuhan beri kita, adik kakak. Dia tak minta tak satu dah dengan kita. Dia minta sikit je. Mayanya. Messi. Nyebui tu ke Allah Akbar, dengan jantung kita, dengan kaki boleh berjalan, berapa nikmat ni. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Allah beri banyak. Jadi kita kena duduk situ. Duduk situ, kita kena bersatu padu, kita pakak molek dan kita pakak jaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Biar dia comel sebagaimana apa masuk tu sejuk rasa. Masuk sini. Bukan nak puji depan orang sini tu. Masuk tu sejuk, teratur. Masuk dalam teratur molek dan ni kadang-kadang bubuh lasir, lasir tu Allah sepegam kaki. Pak lain lah, pak lain. Baik tak usah bubuh je. Kalau kita semaya tengok lasir Allah. Nah, baik tak usah bubuh sini. Kita berkhusyuk sikit. Tengok sini. Alhamdulillah, mau ucap terima kasih banyak. Comel, mungkin orang perempuan rajin belaka pakak basuh, pakak ni. Ni kadang-kadang ni. Selekai ustaz jadi tekmen. Kita pergi tu taik cecok pak sujud. Bukan sekasa 3 pak. Nak cerita tak jaga rumah Allah. Jadi kalau kita jaga ni adik kakak, Allah akan jaga kita. Allah pula dia buat satu mahligai kepada kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita pakat jaga, dan pihak kerajaan pun dia buat pertandingan supaya apa? Supaya rumah Allah ni pakat jaga. Orang panggil inisiatif daripada pihak kerajaan dia buat pertandingan. Mudah-mudahan insya-Allah amal doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya masjid ini berjalan dengan baik, program berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan insya-Allah masyarakat keliling ni pakak-pakak mari makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jazakumullah khairal jazaa. Sekadar itu saja yang baik daripada Allah, yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kejahilan sendiri. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma sebenarnya itu dia gini, ambonya bui ajak nak bui banyak, tapi masjid banyak dok. Masjid surga kan. Jadi ambonya masjid ni ambo bui mana-mana masjid pergi tu orang pagi iyalah bagi bagi 5,000, tapi sini ambo bagi 10,000 kerana dia sempena dengan pertandingan tu. Insya-Allah surga-surga ambo tengoklah. Ada surga orang nampak yang doa kita bagi 5 juga semua masjid. Kalau surga tu nampak boleh tahan tak bagi 2,000, 2,500, 3,000. Untuk orang panggil sumbangan kita lah, sumbangan kita. Dan mudah-mudahan insya-Allah amalan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Muhammad. Ya Muhammad Dr. Nawawi Saleh atas kuliah yang cukup jeliga dengan rasa tadi yang menjentik minda kita dan mengetuk pintu hati kita untuk menyedari realiti kehidupan yang sebenar. Dan malam ini alhamdulillah, apa kata tadi yang Muhammad Datuk Dr. Lawi kita bukan datang untuk kuliah saja. Dia akan menyampaikan sumbangan kepada kita RM10,000 membantu kita dalam membuat persiapan ke pertandingan masjid mungkin terbaik peringkat kebangsaan. Untuk menengok hormat, kita telah menang dalam pertandingan peringkat negeri
2009 masjid mungkin terbaik di Kelantan. 2015 masjid terbersih di Kelantan. Dan 2020 tahun ni masjid mungkin terbaik di Kelantan dan dicalonkan ke peringkat kebangsaan. Jadi semuanya dan berhormat ada dalam jumlah kan. Jadi kita berharap pada nanti untuk sebagai satu kenangan daripada masjid mungkin Seri Ahmad. Dan terima kasih banyak kerana sumbangan RM10 itu besar bagi kita untuk menampung perbelanjaan yang kita gunakan yang berhormat hampir RM60,000 untuk peringkat kebangsaan. Dan pakar ni sahabat-sahabat menderma. Pakar menderma masing-masing RM10,000 untuk pakar, RM12,000 untuk pakar. Yang lain banyak dengan derma. Kita ada koperasi, kita ada gym, kita ada bilik selenggaraan, kita ada dewan dan sebagainya. Jadi kita untuk diminta yang berketua imam untuk menerima sumbangan daripada pihak yang berhormat. Sebagai kenang-kenangan yang tak berapa yang berhormat, minta Tuan Imam menyampaikan yang berhormat Alhamdulillah selesai majlis penyampaian sumbangan